Puan. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Agak berbeza dia punya testimoni ni lain macam. Kita tengok siapa yang ada kat sini. Alright. Testimoni dia lain macam, babe. Sebab lain macam apa? Allahumma salli alaihi. Baik, kakak ni dia siapa dia kawan tu Adik ipar, anak adik ipar, anak abang dia lah kot. Anak abang dia lah, ada adik ipar yang masalah sama dengan dia. Kemudian dia singgah rumah, dia tengok-tengok, ui, elok ni. Lain macam elok dia. Kemudian dia tanya, adik ipar pun cerita buat rawatan. InsyaAllah, alhamdulillah macam ni. Okey. Kemudian itulah dia dapat nombor phone saya dengan melalui orang yang pernah ambil. Dan dia belum pernah tengok YouTube saya. Dia belum pernah tengok Facebook saya. Walaupun belum pernah, cuba tengok apa yang berlaku. Sesi perbualan tadi. Ini adalah berapa minit? Kita tengok You bayangkan sebab apa boleh lambat satu-satu orang. Saya minta maaf. Kenapa? Bukan semua saya live kan. Okey. Satu-satu orang yang kontak saya untuk saya servis otak dia taklah lama sangat. Tapi kebiasaan mencecah 40 minit. Itu pun ni 40 minit ni singkat. Dia ni dah 39 minit 55 saat. 40 minit lah. Okey, hak kau tadi ni. Nak cuci otak. Nak repair dulu otak mak ayah ni. Masyarakat ni nak repair dulu otak mereka, baru kita boleh buat rawatan. Jadi proses tu ambil masa boleh dikatakan 40 minit lebih, 50 minit, 57 minit. Inilah proses-proses, tambah-tambah isteri-isteri yang minta perceraian dekat suami. Saya nak kena story tentang momen-momen dia orang bersama dulu, macam mana suami you sihat dulu, macam mana hari ni sakit, tergamak kah, you tinggal suami you, apa semua. Benda-benda ni saya kena share supaya dia rasa ikhlas dan kesian sayang dekat suami dia. Dia rasa bertanggungjawab untuk tolong suami dia, bukan dengar cakap orang keliling minta cerai. Bukan macam tu. Salah sebenarnya. Suami you tengah sakit, you tinggal, nanti tak ada orang jaga tau. Bila tak ada orang jaga, jadi apa-apa kat suami you, bekas suami you tu tetap ayah kepada anak-anak you. Jadi nanti jadi isu, jadi problem. Susah nak tolong sebab dia adalah ex-husband. Dah nak kena menikah lain pula, isi borang pula, apa semua. Ada cerita. Nak kena menikah lain balik. Sebab apa? Aku tak boleh hidup tanpamu. Mana boleh nak hidup tanpamu, walaupun dia macam tu, you kenal dia siapa. Duk dengar cakap orang tu tak hidup dengan kita, kan? Tak hidup dengan suami kita, dia mana tahu kita sebenarnya okey je suami kita macam tu. Cuma dia ada masalah ni je. Rawat je lah, tambahlah dah ada cara kaedah. Jadinya, apa saya nak share sini, bukanlah semata-mata kelebihan kemampuan rawatan kita ni. Tapi nak ceritanya, apa kesilapan pandangan kita, apa yang kita faham tentang dia orang. Yang tu you dah boleh buat. Sebelum you boleh buat rawatan, okay, you boleh ambil program ni, sebelum you boleh ambil. Tapi sebenarnya terlebih dahulu, you boleh positifkan dengan ilmiah. Maksudnya, you faham benda ni bukan isu keruntuhan akhlak, ni bukan masalah jenayah, dan you boleh start dengan cara friend. Berkawan dengan dia, dengan macam ni, kita kawan dengan orang gila macam mana? Maksudnya, orang yang tak seiman, macam mana cara kita layan dia? Kita layankan aja. Betul tak? Kita layan. Oh, ya ke? Ya. Oh, okey. Jadi, tak jadi pot sangatlah. Apa hal yang dia cakap, apa hal yang cumanya benda tu boleh buat bagi dia tak agresif. Itu lebih baik. Dia tak agresif. Dia nampak dia lebih sharing. Anda kata dia boleh share pula dia punya problem untuk dekat kita. Hak tu lagi terbaik.
Sebab dia ada tempat dia nak mengadu. Setakat ni dia cuma cari kawan-kawan dia je tempat mengadu. Sebab hanya kawan ni saja yang memahami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, energy. Alright. Tadi saya dapat panggilan miss call. Miss call saya putuskan tak sah ni. Yang ni kot. Okay. Dia call saya. Lain tak pasti yang pasti mati. Lain tak tentu yang tentu pergi. Yang dimiliki pinjaman ilahi.